Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Topik santuni jiranmu, adab dan akhlak Islamiah tingkatan 2. Maksud jiran dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, jiran bermaksud orang yang berada di sekeliling. Manakala dari segi istilah, jiran bermaksud orang yang tinggal berdekatan sehingga 40 buah rumah dari setiap penjuru. Dipersilakan adik Iman Khalis, pelajar tahun 6 untuk membacakan surah An-Nisa ayat 36. Dalil Al-Quran galakan menghormati jiran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Maksudnya, hendaklah kamu beribadah kepada Allah. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Wal bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin. واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Maksudnya, hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa dan kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan jauh, rakan sejawat, orang musafir yang terlantar dan hamba sahaya yang kamu miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong, takbur dan membanggakan diri. Tuntutan menghormati jiran ini juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Riwayat Muslim. Maksudnya, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan jirannya. Adab berjiran merupakan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh amalan baginda ialah baginda melayan jiran dengan baik walaupun bukan Islam. Baginda juga meminta tetamu memberi salam di sisi pintu supaya tidak ternampak aib di dalam rumah. Baginda juga meminta Abu Zar membanyakkan kuah ketika masak untuk diberikan kepada jiran. Baginda juga meminta supaya jiran diberi keutamaan dalam jual beli dengan menawarkan kepadanya terlebih dahulu. Baginda juga memberikan hadiah dan makanan kepada jiran. Hak dan kewajipan terhadap jiran. Bagi jiran kategori Muslim dan kerabat, terdapat 3 hak yang perlu dipenuhi, iaitu hak sebagai seorang Muslim, hak sebagai kerabat dan hak sebagai jiran. Dan kewajipan terhadap jiran Muslim dan kerabat ialah mendapat ketenangan, keselesaan dan keselamatan seperti memanggil jiran dengan suara yang sesuai. Bagi kategori jiran Muslim yang bukan kerabat, terdapat 2 hak yang perlu dipenuhi, iaitu hak sebagai seorang Muslim dan hak sebagai seorang jiran. Kewajipan bagi Muslim yang bukan kerabat ini ialah memberi nasihat, mengajak jiran membuat perkara yang baik dan mencegah perkara mungkar. Bagi jiran bukan Islam, kita hendaklah memenuhi haknya sebagai jiran. Dan kewajipan yang perlu kita lakukan ialah mengambil berat terhadap penderitaan yang ditanggung oleh jiran, tidak mengintai aurat jiran dan menjaga rumah jiran ketika ketiadaannya. Antara kewajipan berjiran yang perlu kita amalkan, yang pertama ialah bertegur sapa.
Keduanya, kita hendaklah menggembirakan jiran dan mengucapkan tahniah apabila jiran kita mendapat nikmat. Yang ketiga, kita hendaklah berbuat baik dan tidak menyakiti hati jiran. Dan seterusnya ialah kita hendaklah menjaga harta benda jiran, dan jika kita hendak menggunakannya, kita hendaklah meminta izin terlebih dahulu. Seterusnya, kita hendaklah saling memberi hadiah bagi mengeratkan lagi hubungan di antara jiran. Seterusnya, kita hendaklah menghormati antara satu sama lain, tidak berhasad dengki dengan kelebihan jiran, berbicara mengikut keperluan, menjaga maruah diri dan tidak mengumpat antara satu sama lain. Selain itu, kita hendaklah memastikan jiran kita berasa selesa dan aman. Dan terakhir sekali, antara kewajipan berjiran yang perlu diamalkan ialah melahirkan simpati terhadap kesusahan jiran. Akhir sekali ialah hikmah mengamalkan adab berjiran. Sekiranya kita mengamalkan adab berjiran, maka kita akan hidup dalam keadaan aman dan damai kerana masing-masing telah mengamalkan tanggungjawab yang sewajarnya. Contohnya, membantu jiran ketika diperlukan. Selain itu, maruah diri dan keluarga terjaga kerana tidak ada sifat bersangka buruk antara jiran tetangga. Selain itu, hikmahnya ialah sentiasa berasa selamat dan selesa hidup berjiran kerana saling menghormati dan menjaga keselamatan. Contohnya, membuat rondaan berkala secara bergilir. Hikmah yang berikutnya ialah kemungkaran mudah dicegah dengan mengukuhkan hubungan silaturahim antara jiran. Hikmah berikutnya ialah melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan hormat menghormati kerana masing-masing menjaga adab berjiran seperti yang tua dihormati dan yang muda disayangi. Akhir sekali, hikmahnya ialah menikmati keamanan dan keharmonian kerana semua rakyat memahami tanggungjawab masing-masing. Contohnya, bertegur sapa apabila bertemu, tidak menyebarkan fitnah.